Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam video PDPR. Okey, semua masih sihat? Masih bersemangat untuk belajar? Pastikan anda semua masih sihat dan terus bersemangat untuk belajar. Okey? Kita sama-sama bersemangat untuk belajar. Okey, hari ini kita sampai ke aktiviti menggunting. Kenal tak apa itu gunting? Ini ialah gunting, scissor. This is a scissor. Gunting ni sifat dia apa? Tajam. Apabila objek ini ialah objek yang tajam, kita mesti mengambil langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan gunting dan apabila telah selesai. Telah selesai menggunakan gunting, mestilah simpan di tempat yang selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada adik-adik kecil awak. Selamat juga daripada bahaya yang akan berlaku. Maksudnya kalau contoh awak berlari, awak terlanggar gunting. Sebab itu apabila telah selesai gunakan gunting, hendaklah simpan. Okay, kita akan belajar cara menggunting. Okey, ini ialah tahap perkembangan menggunting sebagai pengetahuan untuk ibu bapa penjaga. Pada umur 5 dan 6 tahun, anak-anak sepatutnya boleh menggunting sepanjang garisan. Garisan tu garisan lurus dan juga garisan yang melengkung. Kemudian, boleh menggunting bentuk 4 segi, 3 segi dan bulatan. Maksudnya di dalam buku aktiviti menggunting yang akan kita laksanakan, insya-Allah anak-anak tak ada masalah. Hanya perlu dibantu secara minima. Okey? Anak-anak pasti boleh dan mesti boleh. Kena ikut ansur majulah. Kalau siapa yang masih contohnya pada tahap minima menggunakan gunting atau menguasai kemahiran menggunting, kena dibantu secara minima. Siapa yang sudah menguasai pada peringkat pertengahan atau tinggi, ibu bapa memantau dari segi keselamatan. Okey, kemudian pelbagai bentuk mudah. Segitiga, bulatan, 4 segi, itu semua adalah bentuk-bentuk mudah. Dari situ dalam buku aktiviti menggunting nanti akan ada menggunting gambar objek ataupun gambar haiwan yang berbentuk, yang mempunyai pelbagai bentuk. Itu maksudnya perkembangan dan aktiviti yang hendak kita laksanakan. Okey, cara memegang gunting. Okey, anak-anak cikgu, macam mana cara pegang gunting? Cuba pegang gunting awak semua. Adakah betul ataupun salah? Jom kita lihat. Dia pegang gunting secara ke tepi. Ini contoh kertas. Dia pegang gunting daripada tepi. Adakah cara ini betul? Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Sekarang dia pegang gunting dan dia potong. Maksudnya pegang, satu tangan pegang dan sebelah tangan lagi memotong daripada tempat yang paling dekat dengan kita. Betul ke salah? Okay. Kemudian kita tengok, dia menggunting daripada atas. Satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Adakah ianya betul? Ataupun daripada sebelah sini? Nampak tak tangan cikgu berbelit macam huruf X dah ni? Betul ke tak macam tu? Okey, kita tengok mana rasa-rasanya yang betul dan mana yang salah. Cara daripada atas ini salah. Kemudian cara daripada tepi pun salah. Kalau cara bersilang macam ni, tangan awak bersilang ni pun salah. Sebab apa salah? Sebab ianya menyebabkan awak tak selesa. Awak susah untuk menggunting. Dan ianya mendatangkan bahaya. Sebab apa? Awak pegang macam ni, tak selesa, susah. Sebab itu cara yang betul adalah cara yang di tengah-tengah ini. Pegang kertas ataupun pegang apa-apa kotak, sebelah tangan lagi letak gunting. Dan
gunting. Ke arah mana yang awak hendak pergi? Ke kanan ke kiri ke? Awak kena pegang dan gunting. Jangan gunting jari. Gunting kertas ataupun objek yang awak hendak gunting. Jangan terlampau rapat atau terlampau jauh. Sedang-sedang, sederhana. Maksudnya, kedudukan tangan awak dan kedudukan gunting tu di depan awak. Di depan awak, daripada tempat yang paling hampir dengan awak, kita akan pergi kepada tempat yang jauh. Jangan dari tempat yang jauh datang kepada awak. Bahaya. Dia ialah daripada tempat yang paling hampir. Macam kalau kita makan. Kita kena ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Jangan ambil makanan yang jauh. Itu dalam Islam, okey. Itu maksudnya macam ni. Satu tangan pegang, satu tangan lagi menggunting. Tempat yang paling dekat, garisan yang paling dekat. Lepas tu pergilah pusing. Kalau awak nak gunting tu bengkok, melengkung, beralun, bersegi, bersudut, awak pusing dalam kertas tu. Tangan gunting awak pun bergerak mengikut kertas. Okey, boleh faham? Cikgu harap awak akan menggunting dengan cara yang betul. Untuk apa? Untuk keselamatan dan keselesaan awak. Ini untuk mereka yang masih belum menguasai ataupun menguasai pada tahap minimal. Boleh gunakan cara seperti dalam gambar. Menampal kertas pada dinding atau meja. Ini sedikit sebanyak membantu. Sebab anak tidak memegang kertas itu secara total. Maksudnya kertas itu masih lagi dipegang oleh anak yang hendak menggunting, tetapi dibantu dengan penggunaan dinding ataupun meja. Jadi kertas itu tidak bergerak-gerak ke sana ke sini. Jadi itu sedikit sebanyak membantu untuk anak-anak menggunting. Tampal pada dinding, anak-anak gunting. Itu salah satu bantuan pada peringkat permulaan yang boleh kita bagi. Okey, nampak? Ibu bapa bantu pegang kertas terlebih dahulu. Ibu bapa memainkan peranan sebagai pembantu memegang kertas. Ataupun pegang tangan anak, anak pegang gunting, ibu bapa bantu pegang tangan anak. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Ataupun ibu bapa bantu pegang kertas. Macam ni, anak-anak gunting dari sini. Pelan-pelan. Lama-lama dia dah boleh sedikit demi sedikit, kita lepaskan dia untuk buat sendiri. Dengan pantauan kita untuk keselamatan dia. Okey, lepas tu gunting objek yang tegap dan sedikit keras. Contohnya straw. Sebab apa? Bila objek itu keras, dia tidak bergerak. Kertas ini sifatnya lembek, nipis, berangin apabila tebang. Jadi dia mengganggu fokus anak-anak tu nak gunting mana, kertas hilang ke mana, lari-lari. Jadi bila objek yang tegap ini, dia tak lari. Anak-anak gunting, objek ni still static. Masih lagi pegun di situ. Boleh gunting straw dulu. Gunting tali, gunting doh. Gunting benda-benda yang sedikit keras. Janganlah yang keras macam dawai besi. Itu susah, ada pisau, ada gunting khas pula untuk memotongnya. Ataupun kertas manila cut yang tebal, kertas kotak. Tapi kotak terlampau tebal, anak-anak susah juga untuk menggunting. Manila cut lah. Manila cut dia tebal dan sedikit keras. Okey. Itu, okey, kemudiannya, itu gambar straw. Okey. Harap itu memberi sedikit maklumat bagaimana ansur maju untuk melaksanakan aktiviti menggunting. Sebab itu, aktiviti menggunting pun bermula dengan garisan yang senang. Lurus, bersegi, bersudut, beralun. Kemudian baru pergi kepada melengkung, lingkaran dan berbentuk. Berbentuk akan pergi kemudian. Bermula daripada yang mudah. Sama juga macam aktiviti menulis. Apa-apa aktiviti untuk anak ni, dia bermula daripada yang mudah. Sebab itu dia belajar daripada prasekolah. Mudah ke susah sampai universiti. Okey, keselamatan semasa menggunakan gunting. Perkara ini sangat penting, sangat kena titik beratkan. Saya sangat takut buat aktiviti ni kalau kat sekolah. Maksudnya, saya dan pembantu saya hendaklah mengambil langkah keselamatan yang paling maksimal
untuk melakukan aktiviti ni. Tak boleh buat dalam keadaan terkejar-kejar, waktu nak balik, waktu nak rehat, tak boleh. Sebab masa tu anak tak fokus untuk belajar. Dia lebih fokus kepada perkara lain. Jadi kita akan buat aktiviti ni pada waktu yang senggang, waktu pagi. Maksudnya semua peralatan sudah disediakan dari segi kertas, bahan hendak digunting, gunting yang mudah untuk digerak-gerakkan, gunting tak berkarat ataupun gunting yang tak terlalu melekat, gunting yang sesuai dengan saiz tangan anak, semua tu kena dititik beratkan. Kalau di sekolah saya dan pembantu lah, kalau di rumah ibu bapa harap dapat menitik beratkan perkara-perkara seperti itu. Sama juga macam kalau anak-anak kita nak tolong kita di dapur, kita boleh bagi, tapi kita memastikan kita dah ambil langkah keselamatan yang paling optimum supaya untuk mengelakkan kecederaan. Kalau kecederaan tu datang juga, kita tak minta, tapi sekurang-kurangnya kita sudah ambil langkah berjaga-jaga. Okey? Apa yang dia sedang buat ni? Macam ni. Kemudian, apa pula yang dia sedang buat apabila begini? Okey. Ini sebenarnya macam ni. Bawa gunting. Apabila contoh anak-anak bawa gunting, dia bawa gunting, nampak tak? Bawa gunting, bawa macam ni. Paras, saya ke belakangkan sikit. Paras pinggang ke bawah. Maksudnya dia letak tangan dia ke bawah. Dia tajam gunting ni jangan menghala ke badan, menghala ke bawah. Dia pegang antara pemegang dengan bilah gunting. Ini semasa membawa gunting. Kalau boleh janganlah bawa gunting pergi jauh-jauh. Bawa gunting tu ke tempat yang dekat-dekat sahaja. Okey, kemudian yang atas ni pegangkan seperti ini, pegang di tempat yang tajam dan pemegang di bahagian atas apabila kita hendak beri gunting ini kepada orang lain. Contohnya dia nak bagi gunting ini kepada adik dia. Ataupun dia nak beri gunting ini kepada ibu bapa. Atau ibu bapa nak bagi gunting ini kepada anak-anak. Macam ni cara dia. Orang yang menerima akan menerima pada tempat pemegang. Jadi dia akan pegang dan ambil. Okey? Masa bawa ni, ini janganlah terlampau kena pada tangan. Atas sikit. Sebab itu pegangnya macam ni. Kalau boleh nampak, pegangnya macam ni. Tangan di sini. Dia tak terlampau atas. Bila terlampau atas ni, macam sedikit bahaya juga. Sebab yang tajam ni dah menuju ke arah tangan anak-anak. Okey? Harap boleh faham dan aplikasikan. Okey. Selain itu, selain daripada bawa, beri, semasa aktiviti menggunting ni, hendaklah duduk. Duduk dalam keadaan selesa, sama ada menggunakan meja atau tidak menggunakan meja. Siapa yang hendak menggunakan dinding untuk menampak kertas, aktiviti itu duduk. Sebaiknya duduk. Supaya dalam keadaan duduk ni, anak-anak tak bergerak. Dia tak fokus nak buat benda lain. Dia fokus untuk menggunting. Apabila anak berdiri, dia fokus hendak main, hendak berjalan, hendak kejar adik dia. Itu yang jadi bahaya. Jangan berlari atau berjalan, ataupun jangan bermain atau bergurau. Aku cocok kan? Itu adalah perkara-perkara yang sangat bahaya, walaupun dia anggap sebagai gurauan. Harap tak berlaku lah. Sebab keselamatan ni sangat penting, okey? Kita semua tak mahu apa-apa yang buruk berlaku kepada anak-anak kita, okey? Okey, boleh lihat video sebagai esok kita akan buat aktiviti menggunting. Berdasarkan gambar-gambar dan penerangan yang saya beri sebelum ini mengenai keselamatan, cara menggunting, bolehlah diaplikasikan semasa aktiviti menggunting. Kita akan buat muka surat pertama, kedua dan ketiga. 13, 17, 27. Yang mengandungi garisan lurus, garisan lekuk, garisan sudut, zigzag dan garisan kerawang dan beralun. Sama juga macam aktiviti menulis, latihan awal menulis, tapi inilah aktiviti menggunting menggunakan alatan. Okay, sebagaimana yang saya terangkan pada video dan gambar sebelum ni, cara memegang
kertas dan cara memegang gunting yang betul. Kemahiran bilateral. Sebelah tangan memegang kertas, sebelah tangan memegang gunting. Kalau boleh cabut stapler buku ni supaya memudahkan anak-anak untuk menggunting. Kalau susah, boleh tampalkan kertas pada dinding atau meja untuk anak-anak menggunting. Okey, bermula dengan garisan lurus. Nampak gambar gunting? Mula dari situ sampai ke makanan. Okey, kemudian garisan lekuk. Okey, pusingkan kertas ikut keselesaan. Jangan gunting putus-putus sama macam aktiviti menyuih. Jangan putus. Perlahan-perlahan. Okey. Begitu juga dengan garisan sudut. Walaupun garisan sudut dia tak jumpa bucu hujung maksudnya jangan lepaskan. Jangan putus-putus. Bagaimana anak anda mengawal alatan dan mengawal kertas dalam masa yang sama. Okey. Buat untuk zigzag dan kerawang juga beralun. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk aktiviti menggunting. Yang penting keselamatan. Ambillah sedikit ilmu itu sebagai garis panduan untuk melaksanakan aktiviti menggunting ini di rumah. Okey? Jaga keselamatan anak-anak. Bye.